introduction. Okay, this is the second week ke? Dah third week dah kan? Third week dah ke? Okay. Third week sepatutnya presentation, but we're still here. It's okay, we can take our time. Nanti kita it's better slow and meaningful rather slow and steady rather than rushing, but nothing. Okay, introduction. Sempat tengok ke slides? Hopefully you guys managed to go through. Okay, so important stuff. Nama pun kelas kita assessment in education. Bila kita assess, ada nama-nama lain lah. Assessment definitely, assess. And then sometimes people call it test. Ada yang tengok test tu as a perkataan, perbuatan. Okay, ada yang tengok test tu sebagai sesuatu bahan, kata nama, right? Maksudnya ujian apa-apa, okay? Ataupun menguji, test, okay? Cuma testing, pengujian. Dan kat sini kita lebih kepada ujian lah, okay? Measurement, bila kita mentaksir, okay? Assess, mentaksir, kita juga measure mengukur, okay? And also evaluate, kita menilai, okay? Dan bila kita ukur, kita nilai, kita akan tengok sesuatu berdasarkan kita panggil sifat ataupun ciri-ciri. Okay, nanti kita tengok. Okay, that's the outline. So, yeah, heads up to presentation, especially one thing I really hope masa presentation, and I think kalau yang dah tengok Padlet yang lepas-lepas, mesti ada outline. Outline tu maksudnya kandungan lah, kandungan pembentangan. Itu saya perlu untuk slide saya harap ada kandungan. Maksudnya apa nak present. Supaya kawan-kawan pun boleh nampak dan kita pun boleh tahu lah itu ialah susunan. Okay. Dan lagi satu ni slide slide page. Hopefully saya akan ada lah, make sure slide page ada, sebabnya kalau saya bagi feedback akan selalunya rujuk slide apa, dan bila saya buka besar it's just easier to see with the slide number. Kalau ada number lah. Okay. Sambil-sambil. Okay, measurement. When we measure, what do we do? Apa yang kita buat bila kita ukur? Come on. Semua malu cakap. Chat pun tak apa. Bila kita ukur, semua tak mau try. Okay, it's easy tu. The process of assigning numbers. When you measure ataupun bila kita ukur, kita bagi nombor. Okay, 2 per 10. 10 per 10. A, B, C. Apa markah A? A mestilah 8 hingga 10. Kalau markah penuh dia 10 lah. Okay, so ada banyak macam-macam cara lah cara kita bagi count the correct answers. Ataupun some points earned on an essay. Kalau dapat markah dalam essay tu kita tambah semua, kita bagi markah. Okay, essay student ni 60 per 100. 60 tu maksudnya apa? Okay, bila kita dah bagi nombor atau ukuran yang terhadap sesuatu attribute ataupun characteristics. Where is it? Highlighter? Okay. Specified attribute. Maksudnya kita dah tentukan dululah attribute atau ciri apa yang kita nak ukur. Ataupun karakteristik, kita panggil trait selalunya. Dalam measurement kita panggil trait ataupun kriteria, karakteristik. So ciri-ciri lah, sama juga macam property. Sama ada manusia ataupun entity. Okay, kita bagi nombor lah. Okay, berapa kita nak bagi untuk kita ukur apa? Contohnya apa? Integrity ataupun keyakinan seseorang. Macam mana kita nak kita ada trait ataupun attribute, tetapi bagaimana kita nak ukur, kita bagilah. So apa maksud 10 per 10? Keyakinan dia sangat tinggi, dia boleh bercakap dalam kelas online, dia boleh buka video bila diminta, contoh itu. Okey, jadi itu maksud nombor 10, contoh. Okey, jadi kat sini kalau dalam pendidikannya,
dan ataupun dalam ni lah psikologi kan kita nak bagi tahu tadi kata personality. Dia ni mudah stres ataupun dia ni ceria. Okey, kita bagi number. So sama ada dia jawab soalan yang kita nak dengan betul ataupun dia jawab item-item yang menunjukkan ciri-ciri dia. Kemudian kita kira markah yang dia dapat dan kita ukur. Okey. So kat sini number yang diberi tu menunjukkan sejauh mana seseorang tu mempunyai sifat-sifat dan perwatakan dan ataupun trait-trait yang kita nak tu lah. Okey, kita nak tengok berapa banyak dan berapa yakin kita tentang perwatakan seseorang tu. Bila bagi nombor tu kita dah tahu berapa banyak dan kita tahu okey dia memang orangnya yakin, confident, ceria, kesedih semanjang. Okey, so those are the numbers. Number akan mewakili benda-benda macam tu. Okey, ini ialah cepat kalau tak mau jawab ini, kalau tak mau jawab yang tadi ni, what is this? Beras. Beras. Ya, beras. Beras. Beras, okey. Beras, okey. Orang kena panggil beras beras, okey. Berapa banyak? Kalau saya kata berapa banyak beras ada dalam ni? How much? Kata beras, okey. Tapi berapa banyak? Kilo. Tak kira. Sekilo, okey. Sekilo, bagi nombor. Sekilo. Lagi? Satu guni. Secupak. Secupak, okey, seguni, okey. So yang tu kalau okey dah bagi nombor lah, maksudnya kita bagi nombor. 1 guni, 1 cupak, 1 kilo, okey. Apa yang kita nak ukur kalau berdasarkan nombor-nombor tadi? Maksudnya kita ukur berapa banyak. Okey, berat dia, amount, weight dia, okey. Bukan kita ukur apa kualiti dia kan. Bukan kita ukur berapa panjang beras tu kan. Kita ukur isim ataupun berat dia. Kalau kita cakap guni, cupak, kilo kan. Okey. Macam mana kita measure tadi? Kan tadi kan masuk kan guni, cupak. So kalau guna guni, seguni. Kita guna guni lah. Kalau kita guna cupak, kita guna cupak lah. Okey, kalau guna kilo, kita guna scale lah, skala lah. Okey, penimbang. Okey. So apa maksud? Kalau tu, maksudnya apa? Sekilo tu banyak ke tak? Okey, sekilo standard lah. Kalau seguni seguni mana? Seguni kecil, seguni besar. Okey, kalau secupak mungkin standard jugalah, cuma guni. Kalau guna cawan, okey, yang ni kita skip dulu. Okey, tak apa. Ya, kalau guna cawan, dan pula kalau cawan tu besar, cawan tu kecil, dia akan bagi perbezaan yang lain pula. Ikut jenis-jenis ciri-ciri cawan yang kita guna untuk ukur beras tu. Okey. Jadi, okey. Kat sini inilah contoh-contoh traits dan contoh-contoh ukuran yang kita dapat. Ukuran tadi guni, kilo kan, cupak, seguni. Okey. Jadi yang banyak kita tengok ni ialah standards lah. Atau kalau yang batu ni American. Fahrenheit. Cawan tak standard. Yes, names. Yes. Okey. Kalau temperature, suhu, kita nak ukur suhu. Kita guna degree ataupun iaitu Fahrenheit, Celsius. Kalau kat Malaysia memang standard kan, Celsius, Kelvin, okey. Height, tinggi rendah, lain-lain lah, guna kaki, guna inci, guna meter, guna sentimeter, all those. Yang ni kita tengok, kita lebih ukur kepada fizikal lah, benda yang kita boleh nampak. Okey, fizikal. Kat bawah ni pula, kita nak ukur kecerdasan, pencapaian, kan, literasi. Kita guna apa? Ukuran dia apa? Ukuran intelligence. Okey, kita guna markah ujian IQ. Okey, kita guna kalau selalu kat sekolah, kalau midterm ataupun pertengahan tahun, kita gunalah markah dia kan. Markah kalau SAT ni markah ni lah ujian dekat US kita ada SAT score. Okey, kalau kita ujian akhir tahun, ujian pertengahan tahun, kalau kita nak tengok pencapaian dia sampai tengah tahun. Okey, kita gunalah ujian. Okey, jadi markah ujian tu ialah ukuran yang kita guna. Okey, kita mengukur kan. Depression adalah satu alat dia, kita test, kita panggil back depression test. Jadi markah daripada back depression tu dia adalah jawab. Okay, saya sentiasa seronok, saya sentiasa tenang, saya sentiasa
berpeluh apabila dia khalayak ramai. Saya sentiasa tertekan. Nanti dia jawab lah, sangat setuju, sangat tidak setuju. Sangat setuju 4, sangat tak setuju 0. 1. Okay, those kind of things bila kita campur-campur dapatlah markah. So markah itu ialah ukuran. Okay. So tadi kita dapat ukuran. Jadi yang kita tak guna, jadi kita tengoklah alat pula. Alat untuk mengukur lah. Untuk mengukur tadi trait-trait tadi. Okay. Jadi kita guna penimbang, kita guna termometer, muat. Muat is a tool. Tool ataupun alat. Okay. Device kita panggil. Okay. So ujian, all kinds of ujian tu kita guna, kita kata dia sebagai alat lah. Tak semestinya ujian, tugasan, assignment. Assignment is also an alat lah. Okay. The measurement instrument is a tool used to assign a numeric value. Maksudnya kalau kita guna alat tu, kita boleh bila kita guna sesuatu alat tu, kita boleh bagi nombor. Okay. Yang ni kalau kita guna pengukuran mental, bukan fizikal, bukan beras, bukan jisim, bukan tinggi. Kita guna IQ tadi, kecerdasan, intelligence stuff. Kita ada yang kata guna ujian, skala, inventory, okay, sebagai instrumen atau alat. Instrumen pun boleh digunakan. Okay, maksudnya yang samalah, maksudnya alat untuk mengukur trait-trait yang kita nak ukur. Okay. Bila kita ukur, okay, bila kita buat pengukuran, pengukuran ni ialah satu proses. Measurement process. Proses ini melibatkan interaksi. Okay, bila ada interaksi maksudnya ada, at least ada 2 entiti. Okay, kat sini kita kata entiti pertama ialah person, katalah orang lah kita nak ukur. Kecerdasan lah kata. Kemudian, kita nak ukur apa? Kita nak juga measurement instrument. Alat tadi lah, instrumen tadi. Kata alat. Okay. Alat dia ialah ujian lah. Okay. So, sama macam beras tadi. Kata beras lah, ni beras lah. Okay, I don't know how to draw beras in a guni, tapi ni beras. Rice. Okay. Yang ni alat dia, katalah penimbang. Okay. Ada jarum. Okay. Macam jam pula kan. Okay, whatever. Tapi ini instrumen, ini rice. Okay, ini entiti lah. Jadi ada interaksi. Okay. Kalau beras ni guni dia berat, pelbagai ciri-ciri kan. Ada yang guni kecil, ada yang guni besar, ada yang ikut cawan, dalam cawan. Jadi kuantiti dia ialah berbeza. Kalau orang pula, dia punya keupayaan ataupun intelek, kecerdasan ataupun intelligence dia pun berbeza. IQ lah, kita panggil IQ. Okay. So ini ciri-ciri orang lah. Ada yang IQ dia rendah. Okay, ada yang IQ dia tinggi. Sama. Rice pun ada yang mungkin berat. Ada yang macam beras yang berat ke? Okay. So beras Faiza, beras basmati. Lain pula kandungan dia. Beras jati macam mana. Okay. So ini ialah kita panggil ciri-ciri. Ciri-ciri kita panggil person ataupun entiti yang nak diukur. So kalau kita kata orang lah, person property. Okay, kalau alat ni pula, ciri ujian. Okay, IQ dia, katalah IQ pelajar ni memang dia sederhana. Okay, IQ sederhana kita kata selalunya 50% lah kalau sederhana kan. Kalau ikut standard kita. Kalau ciri-ciri ujian pula, katalah ujian ni memang susah. Kan? Dia yang sepatutnya dapat 50, dapat 30. Sebabnya dia ada ciri yang susah lah. Memang ujian ni memang killer lah orang kita panggil kan, exam ni. Okay. Kalau ciri-ciri ujian ni ujian sederhana, kalau dia sederhana, kalau dia sederhana, yang memang IQ dia memang 50 dah, dia insyaAllah lah dia akan dapat 50 ataupun lebih kurang lah 51 ke 49 ke, range macam tu lah, range kan. Jadi ada interaksi lah, maksudnya bila walaupun dia memang sederhana, tapi sebabkan instrumen yang kita guna tu, instrumen tu mungkin tak sama dengan dia punya level, okay? Tapi tak semualah kita nak ada
level yang kita nak lah. Mungkinnya kadang-kadang, oh saya tak pandai, so bagilah soalan senang. No, it's not like that jugalah. Jadi tujuan guru ialah untuk daripada tak pandai ni bagi adalah peningkatan. Kan semua cakap dalam WhatsApp, dalam YouTube kata guru perlu bantu pelajar tengok apa kelemahan. Jadi dan tambah baiklah pengajaran kan. Itu benda yang kita buat. Tapi basically pengukuran itu ada interaksi antara person ataupun entiti yang kita nak ukur dan juga instrumen. Instrumen yang kita guna untuk mengukur. Okey, ingat interaksi. Okey, sama macam student kita nanti bila kita nak buat soalan tu perlulah merangkumi semualah. Maksudnya daripada susah, daripada mudah, sederhana dan susah. Pelbagai. Okey. So yang ni kalau dia ukur berat. Kan maksudnya orang ni naik pijak. Dan alat tu pun ubah jarum. Jarum tu kepada nombor yang sepatutnya. Okay, that's the interaksi lah. Bila dia naik je atas tu, ada interaksi. Maksudnya interaksi saya dengan penimbang. Okay. Oh, dah conteng-conteng lah. Okay. But basically, ini ialah guna digital, ini guna yang skala biasa, ini guna apa ni? I forgot already the name. Tapi yang kita guna balance tu kan, yang kita main dengan balance. So, these are the instrument. Sepatutnya kalau instrumen semua ni betul atau konsisten, saya akan dapat 68 lah. kg lah. Okay. Okay. Jadi kalau yang ni salah, jadi ada interaksi yang salah lah. Okay. Jadi sebab tu alat pengukuran kita, itu kalau dalam kes kita dalam pendidikan, ujian, we need to have a good item. Okay, the same thing yang ni nak cakap, measure apa? Okay, analog. Okay, maybe analog. Is it analog the one that yang ada needle tu kan NIMS kan? Okay, so tadi kita ukur jisim. Okay, sekarang bila mental lah, bila kita guna ukur mental, jisim at least kita nampak. Memang saya memang dah gemuk, okay, naik atas tu memanglah berat. Okay, kalau dia kurus, kita nampak, oh dia kurus. Okay, tak logik lah kalau tiba-tiba needle tu pergi 100 lebih kan. Okay, tapi kalau mental, benda yang kita tak nampak. Sebab bila trait fizikal macam jisim, suhu kita tahu oh ni panas ni, okey, kita pegang pun kita rasa kan, okey. Tapi bila benda yang kita nampak mudah sikit, kita nak tengok perubahan instrumen tu untuk keluarkan satu ukuran. Tapi bila mental ni kita jarang bila dia interact dengan instrumen, kita susah nak tengok sangat. Kita nak tengok sebab betul ke memang dia ni depressed? Betul ke hari tu saja sebab kebetulan ibu dia meninggal, okey, ataupun kebetulan ada banjir, jadi tekanan sikit di rumah. Okey, jadi masa tu pula jawab soalan. Okey. Jadi adalah benda-benda yang kita tak nampak. Okey, random lah, tiba-tiba random jadinya. It could be any other day. Hari tu mood dia baik kebetulan. Okey. So mental ni benda yang kita tak boleh nampak direct. Okey, jadi benda yang kita nampak dalam ukuran yang kita dapat tu adalah hasil daripada perkara yang kesan yang random dengan tak random. Tak random ni maksudnya memang kecerdasan dia memang macam tu. Dia dapat 50. Kalau soalan tu bagus, dia akan dapat 50. Tapi kebetulan hari tu dia tiru, dapat 20. Okey? Itu pun random lah juga. Ataupun kalau dia buat consistently memang yang tu tak random lah. Okey? Tapi ataupun hari tu dia dapat 50, ya tadilah something wrong atau dia sakit. Dia sakit jadi markah dia jadi 30. Okey? So ada benda yang kita nak nampak, dia sakit, mak dia sakit ke, dia sakit ataupun ada isu kat rumah dia ke, anything. So bila kita nak mengukur mental, kita tak nampak those are the things yang kita mungkin terukur sekali lah bila kita buat ujian ataupun tugasan. Jadi sebab tu sekarang ni memang kita suggest kepelbagaian cara pengukuran, bukan semata-mata peperiksaan ataupun test. Okey? Sebabnya bila mental measurement dia agak berkabur, foggy, berkabus. Maksudnya a lot of things happening dekat dalam otak kita.
And right now pun I'm not sure like whether you know nak kata kefahaman. If I ask later lah mungkin boleh tanyalah. Nak tengok ukur juga kefahaman, tapi sejauh mana tu susah lagi lah. Plus online lagi, I cannot see you, you cannot see me. And then I have to just scribble on what's on the slides. Okay, those are the things. Okay, yang ni handsome. Skala 1 sampai 10. Sila bagi ukuran trait handsome individu berikut. Dalam chat ya. Dalam chat. Ready? Sekejap lah Nadia, mana dia tunjuk orang lagi. Oh. Okay, nombor 1. Saya tak boleh chat, doktor. Okay, tak boleh chat. Berapa Haikal? Everyone. Haikal berapa Haikal? Saya lagi. Haikal berapa Saya bagi pilih berapa? 7. Oh, 7. Okay. 5 je. Kalau yang ni? 9. Okay. Oh, Mimi bagi 3. Okay. Berry apa? Oh, 7. Yang ni? 5. Oh, yang ni 9 tu. 4 doktor. 4. K-pop mana ni? Saya 4. Saya 4. Dia lagi segok pada perempuan. Bias, siapa bias tu? 10. Oh. Lagi segok pada perempuan 5. Sekejap. Okey, yang ni yang ni tadi yang apa ramai bagi 9 10 kan? Kalau yang ni 3. Alamak, yang ni 2. Yang 3 je lah. Drama Melayu. hamba tak patriotiknya. Okey, so macam mana okey, apa dia? Berapa? Aina bagi 3. 3 kat siapa? Jungki ya? 3 kat Remy. Oh, Remy. Aina bagi kat Jungki berapa Aina? Aina Jungki berapa? Kalau Remy 3. Okey ni Aina. Oh, Jungki 9. 10. Kalau ni Syaruhan? 5. Aina berapa? Aina kalau Syaruhan berapa? Aina 6. Okeylah, sederhana. Okey. Hero tua Okey, kalau apa Fizan ada Fizan? Fizan? Ayo doktor. Fizan Syaruhan bagi berapa? Saya Syarohan saya bagi 9, K-pop tu 4, Remisa auto 10. Wow, okey. Nampak tak? Okay. This is lain cikgu ni. Tanya pasal handsome. Very subjective kan? Handsome ni padahal kita boleh kata fizikal lah. Boleh kata fizikal lah. Support Melayu. Fizikal. Apa? Bukan fizikal ke? Apa? Trait fizikal ke trait? Okay, apa interaksi? Bila Aina, okay Aina first Bila Aina tengok Syaruhan, okay, Jungki dengan ni, Aina kata tadi baby face. Ada interaksi lah daripada dengan mata, baby face. Dari mata turun ke hati. Kan dia tengok muka Jungki lah, Jungki. Okay. So, apa nama apa Fizan katakan apa? Support Melayu. Doktor, saya minat Remisa. Oh, sebab minat. Okey, minat. Okey, jadi minat. Okey, so Fizan kata sebab minat Remisa. Okey. Minat. Okey. Jadi yang ni dah tengok, yang ni mata, yang ni ada elemen hati dah. Kan minat, talent dia punya bakat semua. Jadi dah
pelbagai lah pengukuran. Okay, jadi katalah ada satu kriteria. Okay, handsome mestilah umur kurang daripada 30. Yang ni handsome tak? Tak umur 30, kurang daripada 30 tak handsome. Okay. Okay, tak boleh. Kurang 40. Tak boleh lah semua kurang 30 semua tak handsome kan, semua dah tua kan. Okay. Kalau 40 ke bawah. Handsome mesti 40 ke bawah. So yang ni tak handsome, yang ni Handsome. handsome. Yang ni pun handsome lah. Okay, handsome mesti orang Asia. Dua-dua. Dua-dua. Yang ni handsome, yang ni handsome, yang ni pun handsome lah. Ya. Kan? Okay, so basically those are the criteria yang kita guna untuk dalam instrumen kita lah. Okay, nak tunjuk kata handsome ke tak. Dan bila kita bagi nombor ni, kita ada interaksi lah antara ni instrumen kita dan dan kita bagi kriteria lah untuk sesuatu trait yang ni trait handsome lah. Okay, jadi itu tengok ada elemen bias lah sebabnya handsome. Tapi bila kita dalam pendidikan kita ada certain kriteria. Kita ada bagi markah, kita buat soalan instrumen kita. Jadi instrumen kita itu berinteraksi dengan murid. Murid kita pelbagai. Aina lain pula test dia. Fizan lain test dia. Mungkin laki perempuan, kalau kita letak perempuan Mira Filzah ke lain pula skor dia. Dan mungkin saya kata Solehah. Kalau tak Mira Filzah dengan yang lain tak pakai tudung, mungkin Solehah tu jatuh kat Mira Filzah. Sebab kita ada satu kriteria. Dan itu ialah interaksi kita dengan rangsangan ataupun alat. So kat sini alat kita yang saya bagi ni alat gambar lah, gambar pelakon. Okay, pelakon 3 pelakon Bollywood, K-pop dengan Melayu. Okay, jadi anda pula bagi markah mengukur berdasarkan trait ni, ukuran-ukuran yang anda bagi berdasarkan kriteria. Kriteria apa yang kita nak ukur. Kalau handsome tadi adalah dia punya kategori dia. Kalau cantik lain pula. Okay, those are the thing lah sampingan. So far, what is measurement? Kalau saya tanya apa maksud measurement, pengukuran? Pengukuran antara at least dua entiti menggunakan instrumen pengukuran. Okay, that is process. Good job Nadia. Okay, in general, kalau kita ni yang tadi tu, bila kita bagi skor tadi tu, kita ukur dia cantik, dia handsome dia 6, handsome dia 9, handsome dia 3. Kita bagi nombor. Right, kita bagi nombor ataupun kita bagi grade. Kalau yang ni grade apa? C lah. Yang ni grade A, yang ni grade B. Okay. Dan B tu maksudnya 6, A tu maksudnya 9, C nombor 3. Yes, name. Bagi nombor. So that's measurement. Okay. And apa? Yang kita tengok tadi mental measurement. Bukan. Handsome more kepada emotion. Can we say emotion punya measurement? Mental lah kan, benda yang kita tak nampak ke benda yang kita boleh ukur juga handsome. Ada tak standard universal kata apa dia ni handsome, dia ni tak handsome? Ada ke? Okay, that is for you to think lah. Okay, but the idea is actually we ask people, we measure people by assigning number, kita bagi nombor dan ada interaksi. Okay, antara kita dengan kita yang sebagai diukur dengan instrumen. Dan kemudian ada kriteria yang kita nak. Okay, so tadi kita tengok dah ciri manusia. Mungkin Aina tak minat Remy Ishak. Jadi Aina pun bagi markah Remy Ishak low. Tapi Fizan suka Remy Ishak, Fizan bagi tinggi. Jadi properties of person berbeza dah. Orang yang nak menjawab. Properties of the measurement instrument, tadilah bergantunglah kepada siapa yang saya bagi. Kalau saya bagi semua Melayu, macam mana? So those kind of things yang kita nak tengok. Instrumen apa yang kita guna? Tugasan apa yang kita bagi? Okay. Itu ialah berkait rapat, sangat berkait rapat. Dan siapa student kita? Kalau student kita tu tak minat sains, mungkinlah. Jadi macam mana kita nak bagi dia minat? Okay, yang tu satu isu lain lah, isu PDPC lah. PDPC, PDPR kan, pedagogi. Tapi kalau bila mengukur tu maksudnya adalah sebab kenapa dia dapat markah tertentu. Dan kita tak boleh nak judge dia sekali saja. Okay. Okay, ini pun biasa, benda yang sama. Tapi ini nak tunjuk kata seorang penyelidik tu dia nak tengok, nak ukur kesakitan. Yang ni kesakitan pula. Okay, nak measure pain.
pain tolerance, daya tahan lah, daya tahan sakit. Okay, dia nak tengok individu tu, okay, bagaimana dia nak tengok, maksudnya dia nak bagi individu-individu yang dia nak ukur tadi ni berjalan atas pantai yang dengan pasir yang panas. Okay, so dia akan tengok bila dia bagi tingkah laku seseorang tu, tingkah laku individu yang dia ukur tu, dia tengok kuat mana dia jerit, how loudly they scream. Okay, so bila dia kuat, maksudnya dia bagi 10 contoh. Kalau dia tak jerit, okay, bagi 1, maksudnya apa? Bila dia jerit kuat, dia bagi 1. Sebabnya pain tolerance dia kurang. Bila dia jerit tak jerit kuat, dia bagi skor 10. Sebab pain tolerance ni daya tahan sakit. Okay, maksudnya ni tahan sakit lah, kurang lah. Okay, kalau dia jerit, dia terbalik lah sebab dia pain tolerance. Kalau dia kata, kalau dia jenis yang apa, kuat menjerit, mungkinlah 10 tu ialah kuat menjerit. Yang ni 10 ialah means dia tahan panas, dia tak menjerit. Okay, how loudly they scream. So, mungkin juga kalau dia menjerit kuat, mungkin sebab dia memang tak tahan sakit. Atau mungkin juga kepanasan, tahap kepanasan pasir tadi. Okay, dia ada 2. Jadi dia ada, mungkin orang tu sendiri memang dia punya secara fitrahnya dia tak tahan sakit, ataupun pasir suhu dia bergantung kepada hari, pagi ke, tengah hari rembang ke, okay, ataupun dah nak maghrib ke. So these kind of things. Okay, ni tahan sakit, ini mental measurement dari tahan sakit, tapi dia tengok berdasarkan dia menjerit. Okay, kuat ke, tak jerit langsung ke. Okay, so bila dia menjerit, ouch, jeritan itu ukur daya tahan sakit ke ataupun tahap kepanasan pasir. Okay, so yang tu ada juga maksudnya perlu diambil kira lah. Mungkin bila masa kita ukur suatu daya tahan dia, dan juga mungkin instrumen, ini instrumen lah, basically pasir ni, pasir panas. Okay. Dan sama macam beras tadi. Kalau kita guna cawan kecil ni, kita kata, oh 4 cawan. Oh, ini 1 guni. Okay. Kalau guni tu sama besar dengan cawan. Kalau macam ni, kalau mangkuk. So the size of the cup. Ini ialah alat yang kita nak ukur, dan juga kuantiti yang kita nak ukur tadi, beras. So mereka ada interaksi. Sama macam pasir, sama macam handsome tadi. Ini contoh-contoh lain lah, lagi-lagi lain-lain contoh. Pain tolerance, entiti yang kita nak person, dia punya ciri-ciri dia, person tu maksudnya boleh tahan panas ke tak. Kalau dia tak menjerit, menjerit kurang, menjerit sangat kuat. Okay. Ini kita bagi, okay, properties dia ada pelbagai suhu ataupun Celsius lah. Dari segi suhu dia. Yang ni kalau kita nak ukur bilangan yang kita nak ukur ialah beras. Kemudian kita guna, okey, beras ni pula kat mana dia, dalam apa? Dalam size beras kan. Kalau dia berapa banyak dia nak guna, berapa banyak cawan dia nak kena isikan untuk habis kira satu beras. Okey. Dan instrumen ni ialah berapa besar cawan tu. Too big, too small, too high. Kalau dia tinggi, boleh masuk banyak, mungkin kurang. Tapi sebenarnya dia dah ukur banyak. Okay, math achievement. Ini mathematics. Student lah entiti yang kita nak ukur. Student yang keupayaan dia rendah, sederhana ataupun tinggi. Okay, instrumen kita guna ialah soalan multiple choice, aneka pilihan. Soalan tu pula ada soalan senang, sederhana dan sukar. So do you understand? Yang ni nak kata ada interaksi dua hala antara individu berdasarkan ciri-ciri individu dan juga antara instrumen berdasarkan ciri-ciri instrumen. So far so good. Ada apa-apa soalan setakat ni? Tak ada, doktor.
Okey. Doktor, Okey. Siapa? Nuha? kiranya kan doktor, setakat yang kita belajar ni kan, kita belajar pasal definisi pengukuran. Lepas tu pengukuran tu ada macam proses antara dua benda macam person dengan satu alat penimbang macam tu. Lepas tu Instrumen. ada perbezaan, kita bagi number untuk mengukur satu kriteria. Dan Betul. yang latest tu perbezaan alat pengukuran tu macam tu lah. Ya, betul. Perbezaan alat pengukuran dan perbezaan manusia tu sendiri. Yang menyebabkan interaksi tu berbeza dan menyebabkan kuantiti yang kita ukur tu berbeza lah. Pengukuran kita pun berbeza. Okey. Great. Nuha memberi rumusan yang mantul. Okey. So Nuha faham bila Nuha explain tu buat rumusan macam tu, kawan-kawan lain boleh ikut juga. Boleh doktor. Okay, that's great. So tapi kenapa kita bila pengukuran mental ni penting? Sebab kita tahu manusia berbeza. Okey, alat pengukuran pun berbeza. Tapi masih lagi kita nak mengukur mental. Kenapa? Sebab kan Dalam masyarakat kalau mental macam bukanlah orang tu tak betul. Macam mental health dia tak okey kan kita kena bagi rawatan dekat dia. Kalau kita tak tahu tahap mental dia macam mana kita nak bagi rawatan dekat dia, apa yang sesuai rawatan dia. Betul. Okey, betul. Bila kita cakap mental ni maksudnya bukan setakat mental ni lah, dia termasuklah benda yang kita tak boleh nampak. Macam kecerdikan dia, personality dia, mental health tu maksud kesejahteraan lah, kesejahteraan mental yang betul-betul psikologi dia ataupun intelek dia, kognitif dia. Bila kita cakap mental tu termasuk anything yang kita tak nampak. Maksudnya bukan fizikal lah. Okay. So tadi Nuha cakap tu satu contoh itu memang mental health, betul-betul kesejahteraan mental psikologi dia. Dia ni psycho ke tak psycho kan? Cerdik tak cerdik, yakin ke tak yakin, semua jenis. Okay. Jadi mental measurement kalau dalam komuniti kita memang dulu kat Malaysia kita tahu kita memang hidup berasaskan exam, kita punya pendidikan. Dan sekarang tengah sedikit demi sedikit kita dah nak tukar lah. Kita nak pelbagaikan cara pentaksiran ataupun kaedah pentaksiran, jenis pentaksiran kita. So sebab apa? Sebab apa pentingnya untuk kepelbagaian dan pentingnya untuk mengukur kepelbagaian tersebut sebab kita nak dapat maklumat tentang seseorang, nak menambah baik sistem pendidikan kita. Okey, nak membantu psikologi kan, nak mengukur tahap kesejahteraan masyarakat, ukur kesihatan seseorang kan, kenapa ambil blood pressure whatsoever, tapi blood pressure tu inilah lebih kepada physical, cuma yang health science ni mental, betul-betul mental health yang macam Nuha cakap. Okay, dan kita nak membezakan juga, kalau semua jadi doktor siapa nak jadi siapa nak jadi sila sambung. Okay, kalau semua jadi cikgu siapa nak jadi yang lain. Okay, so adalah meritokrasi dan penambahbaikan dari segi, jadi kita nak membezakan jugalah. Okay, dan kita nak buat penempatan. Okay, siapa nak ambil course medik? Macam tadilah, siapa nak jadi doktor, siapa nak jadi cikgu, siapa nak ambil course yang seni, siapa yang orang dia seni. Okay, those are the things. Kenapa kita mengukur? Basically, kenapa kita membuat pentaksiran? Sebabnya kita nak mengukur sesuatu yang kita tak nampak menggunakan instrumen. Oleh itu sebagai guru, kita kena mempelbagaikan kaedah pentaksiran dan kalau kita pilih peperiksaan, soalan-soalan dan peperiksaan tu kena berkualiti. Bukan macam, what is 2420? Okay, ini ialah gambar mangga. Apakah rasa mangga ini? Jawapannya ada masam, manis dan kelat. Contoh. Okay, so those kind of questions yang menyebabkan ketidakadilan berlaku. Okay, memang kita nak kena pelbagaikan, kita nak kena taksir lah student kita, siapa yang A, siapa yang B, siapa yang C, kan? Tujuannya untuk pengkelasan dan untuk juga bagi tanggungjawab berbeza mengikut keupayaan masing-masing. Cumanya kalau kita instrumen tu salah dah daripada awal, itu yang tidak berlaku ketidakadilan dalam pentaksiran. Okay. So far so good. Okay. Yang ni kita ada model. Model tu basically bila kita cakap pasal model, kita nak guna
apa untuk ukur. Model apa yang kita nak guna untuk mengukur. Okay, yang kita guna biasanya ialah inilah CTT. CTT ni classical test theory. Basically kita tambah semua, kan, kita tambah semua jawapan betul, kemudian kita per dengan markah penuh. Okay, itu basically basic CTT. Yang ni IRT, ini advanced. Ini kita tak cover dalam kelas. Yang kita cover yang ni. Okay, klasik. Klasik tu biasanya kita tambah semua dan kita memang dah establish lah dua model ni. Okay, dalam model ni kita akan tentukan kualiti. Semualah, tak kisahlah CTT ke IRT ke, mesti ada kualiti. Betul ke dia dapat, katalah 50% student tu dapat. Ni exam A. Esok tu dia ambil exam B, dia dapat 60%. Exam tu lebih kurang sama content dia. Okay. Kenapa ada perbezaan? Itu kita nak tengok dari segi kebolehpercayaan instrumen yang digunakan. Okay, validity. Kita guna sah tak? Kesahan dia. Maksudnya kualiti item tersebut A dengan B walaupun kontennya sama, tapi cara penulisan dia sama ke tak? Okay, cara pentaksiran dia sama tak? Macam mana pentadbiran ujian tu dilakukan? Oh, yang ni buat dalam online. Yang ni dalam kelas. Face to face. Oh, ada beza. Kalau ada beza maksudnya mungkin teknologi yang menyebabkan perbezaan markah. Jadi adalah isu tentang kesahan. Ini ialah kesahan. Validity, kesahan. Kita dah cakap validity, reliability ialah asas. Okey, kebolehpercayaan. Kebolehpercayaan. Okey. So yang kita nak tengok inilah. Okay, CTT, Classical Test Theory. Senang je. Kita tambah semua bahagi. Kemudian ada error ke tak? Adalah ni. Kenapa ada yang ni 50, yang ni 60. Error tu ralat lah. Ralat dalam ujian. Mungkin teknologi yang kita guna menyebabkan perbezaan 10 markah. Jadi perbezaan 10 tu ialah ralat. Ataupun error. Okay. Itu yang tu kita akan masuk. Ni ialah overall. Okay. Kita nak tengok. Bila ada model ni kita nak tengok kualiti dia. Kita nak tengok sama ada macam mana tahap individu tersebut dan interaksinya dengan instrumen dan ciri-ciri instrumen tu, dan manusia pun ada kualiti pengukuran ni, skor yang dia dapat ni ada kualiti, yang instrumen yang dibina pun ada kualiti. Okay, so yang ini take away of assessment. Secara umum kita bukan tengok okay buat test, kita nak buat test, kita nak buat tugasan, kita setiap tugasan tu ada kualiti ukuran dia. Bagus ke tak tugasan ni? Ada tak kriteria yang sesuai tak dengan apa yang kita nak ukur matlamat kita? Manusia, okey, orang ni sesuai tak? Dia OKU ke? Ataupun dia memang tak sesuai, memang dia dah tahu dah kanak-kanak lembam. Dia kan special needs children. Salah satu ciri-ciri special needs lah. Orang kurang upaya ataupun kanak-kanak berkeperluan khas. Atau mungkin tak sesuai kita panggil ni. Okey, special needs children. SN. Okay, mungkin lain dah tak sesuai ataupun dia memang tak boleh berkerusi roda, dia memang tak boleh jawab di dalam bilik kelas. Jadi kita bagi kesesuaian untuk menjawab. Okay, ada yang memang tak boleh bila dia jawab online dia tak boleh. Jadi dia kena bagi soalan kertas, berbentuk kertas, kena post ke kat dia. Special because of these differences. Okay, so what is measurement again? Apa itu pengukuran? Bagi nombor. Okay, Isyamin kata bagi nombor. Okay, yeah. Suatu proses untuk kita bagi nombor. Okay. Okay, yang tu Isyamin jawab, Nims jawab sekejap ni, sekejap Isyamin ya. Nims jawab kemudian dulu. Okay, test ni lah. Test ni kalau kita gunakan dalam pendidikan lah. Kan? Ujian dalam pendidikan ni ialah instrumen tadi tu lah. Instrumen, alat ataupun prosedur. Kenapa kena prosedur? Apa kriteria yang kita nak ukur? Macam tadi lah handsome. Kan? Kalau dia umur bawah 40, dia handsome. Kalau dia orang Asia, dia handsome. Itu prosedur. Ataupun kat mana kita tanya? Online? Tak online?
Okay, kita ada penjarakan sosial, okay, ataupun soalan apa yang kita tak tanya, apa prosedur dia, apa SOP soalan-soalan tersebut, macam mana orang bina. Itu semua diambil kira masa kita nak membina sesuatu instrumen dalam pentaksiran. Okay, jadi basically educational test kita ialah alat untuk menilai ataupun prosedur yang kita guna untuk mengukur kita punya student tadi. Ada yang kata test ni mungkin assessment lebih besar. Test ni dalam dia. Dalam apa? Dalam okay. Maksudnya pentaksiran tu besar, ujian dia salah satu kaedah. Okey, ada juga yang kata assessment tu ialah test. Assessment sama dengan test. Okey. Yang ni dikata oleh standards. Ingat tak standards? Buku yang saya kata awal-awal tu dulu. Ada macam guideline, buku peraturan. Macam mana nak membina item ataupun soalan ataupun ujian dalam pendidikan dan bidang psikologi. Kan ini ialah, maksudnya dia kata diguna, maksudnya kadang-kadang kita guna benda tu sama je. Assessment ke test ke, kalau tugasan pun ialah test, ujian. Sebabnya kan ujian nak suruh budak tekan tubi kan, ujian segak apa semua tu ujian ataupun pentaksiran, benda yang sama. Okey, ini again lah. Ini dia punya trait, ini dia punya instrumen, alat. Alat kita tadi dalam pendidikan ialah ujian lah. Kan? Untuk ukur, yang ni mental measurement, yang ni physical. Yang kita boleh nampak, yang ni mental ni macam konsep yang abstract, yang susah jadi kita bagi ujian. What is test? Assessment. Assessment, okay. Lagi? Sebagai alat. Okay, ataupun instrumen. Instrumen yang kita nak gunalah. Tak kisahlah bentuk homework ke. Homework pun instrumen juga. Alat kita nak tengoklah, oh pelajar faham ke tak? Homework, kan? Okay. Jadi, test ni alat untuk mengukur. Kalau tanya soalan ni, jawapan dia apa? Apakah perbezaan utama, key difference antara terma, pengukuran dan ujian? Jawapan dia apa? Pengukuran proses. Test uji alat. Okey, so jawapan dia? Tadi Nadia kan yang cakap ke Aina. Saya tak sempat tengok siapa jawab. Kemudian, okey, ada lagi ke tak? A, B, C, D, E, A, B, C? A, B, C, D, E. A, okey, Nadia bagi A. Yes, the answer is A lah. Okay, sebabnya procedures for assigning scores ataupun nombor lah. Score tu nombor lah. Okay, numbers. Okay, kepada trait seseorang, test pula ialah alat untuk menjalankan measurement. Okay. Ini contoh biasalah, quiz. Okay, tapi kalau dalam tugasan kita tanya lah ni, memang benda ni straightforward lah. Ini kalau saya tanya dalam hanya nak ukur pengetahuan saja. Okay, nak ukur, okay, nak ukur konsep apa, definisi pengukuran dan ujian. Okay, so yang ni bukanlah subjective judgement ni, kita tak buat lah. Subjective judgement ni maksudnya yang kita tadi lah, macam cantik, tak cantik kan. Kita tak bagi markah, kita bagi markah, tapi kita harap kita nak bagi yang systematic, procedures yang systematic. Okay, about the quality of scores, kita tak mau tengok bukan quality score, tapi kita nak tengok kepada trait seseorang. Kita nak ukur seseorang punya ciri-ciri. Okay.
Assessment sama juga macam tadi. Kalau kita tengok tadi assessment tu lebih besarnya macam SPM kan. Dan yang kalau test ni ialah physics exam. Okay. Dia a concept broader than a test. Tapi again synonymously. Benda yang sama. Okay. Dia kalau kita tengok SPM tadi ialah pentaksiran besar. Ataupun pentaksiran bilik. Pentaksiran berasaskan sekolah. Dalam pentaksiran berasaskan sekolah tu pula lagi besar. Yang ni satulah SPM, pentaksiran, test, soalan exam, ujian exam fizik. Ada satu lagi pentaksiran berasaskan sekolah, ni pentaksiran. Dalam tu ada UPSR, ada apa lagi? PAJSK, ada ujian psikometrik dan juga tak ingat satu lagi. Bilik darjah, classroom based assessment, PBD. Semua ni ialah pentaksiran berasaskan sekolah, PBS. Tapi dalam PBS ni ada 4 elemen ni. Satu UPSR ataupun SPM. Nombor 2 ada PAJSK, kurikulum, sukan semua tu. Dalam ni ada ujian-ujian kecil ni. Kemudian ada psikometrik, nak tengok personality pelajar. Tengok pelajar psycho tak psycho. Dan nak tengok ni. Dalam kelas macam mana pula. Okay. 1, 2, 3 dan 4. So itu pun ialah ini pentaksiran assessment yang besar which is tapi dia punya pengertian ni kita tengok. Method systematic. Sebarang kaedah yang sistematik untuk mendapat maklumat yang kita guna untuk buat inference tentang ciri-ciri pelajar, objek ataupun sesuatu program. So kat sini kita tengok ciri pelajar lah. Kita ada systematic method lah. UPSR kan nak buat soalan ni pun ada systematic method. PAJSK ada pula panduan-panduan dia. Macam nak buat ujian psikometrik apa prosedur dia. Sama juga dengan PBD. Kalau tak sistematik, yang paling tak sistematik selalunya PBD sebab PBD ni lebih kepada berdasarkan tugas, berdasarkan kemahiran dan kemahiran pelajar pun pelbagai. Okey. Tapi tugasannya masih lagi bentuk sistematik. Cuma pemarkahan tu sangat subjektif jugalah kepada guru. Okey. Itu ialah assessment. Sesuatu kaedah yang menyeluruh lah kalau boleh. Okey. Jadi keseluruhannya ialah assessment lah. Kalau macam SPM, kita tengok dalam SPM tu ikutlah berapa A dia ambil kan. Berapa A, kalau ada 9 A, maksudnya ada 9 ujian lah dalam tu. Okey, jenis-jenis assessment. Yang ini kita akan tengok next week. Bukan Rabu ni kot tak salah insyaAllah. Okey, ujian rujukan norma, ujian rujukan kriteria, ujian formatif, ujian summatif. Okey, ini pentaksiran berasaskan sekolah tadi. Authentic and alternative. Benda dua ni pun yang kita akan tengok juga. Maksudnya benda yang kita buat untuk pelajar tu boleh kita ukur dalam dunia sebenar. Ingat tak video welcome saya? Bila pelajar tu belajar menjahit. Itu ialah dunia sebenar. Jadi instead of tanya, apakah itu jarum peniti? Jadi yang bila dia tengok jarum peniti tu dia boleh guna macam mana nak guna jarum peniti dalam kelas jahitan. Itu ialah authentic. Sesuatu tugasan yang diberikan dalam keadaan sebenar. Maksudnya dia suruh buat selesaikan masalah yang betul-betul dia akan jumpa dalam tempat kerja. Contoh. Okey. Nanti anda pun akan buatlah. Maksudnya ada pentaksiran autentik, ada pentaksiran yang macam online quiz yang tanya pasal kefahaman konsep dia. Okey. Dan ada banyak jenis assessment. Ini antara contoh yang kita akan cover lah. Ujian rujukan norma, kriteria, formatif, sumatif. Lepas tu school based. Sebenarnya ujian-ujian ni pun dia hubung kait, dia ada hubung kait antara satu sama lain. Okay. Yang ini evaluation. Kalau kita dalam kelas, kita cakap evaluation tu pun mentaksir, menilai lebih kurang sama. Sebabnya menilai tu ialah bila ada elemen subjektif sikit. Tapi yang ni program evaluation kita tak cover. Program evaluation pun ada samalah, formatif, summatif sama juga. Okay. Jadi ini sama. Bila program evaluation penilaian summatif maksudnya bila kita dah bagi makanan tu dekat customer. Customer kata tak sedapnya, review 1 star. Okey, tapi kalau bagi kat tukang masak yang try dulu, okey dia tambah garam, bolehlah penambahbaikan dia buat, kan? Nak bagi suara. Tapi bila dah sampai kat customer, itu ialah summative. Dah hujung dah summary dah. Yang ni masih lagi boleh menambah baik form. Okey, boleh lagi menambah baik. Samalah macam pentaksiran tu.
Okay, maksudnya. Okay, apa beza measurement dengan evaluation? Yang ni boleh baca sendiri. Dan kita guna dalam pendidikan mentaksir, menilai tu lebih kepada subjektif. Okay, sama juga assessment dengan evaluation, process of assessment. Okay, process evaluation, cuma evaluation ni banyaknya kalau orang kata kalau program evaluation itu dah lain. Okay, yang kita menilai tu lebih kepada assessment kita. Okay, this is the recap. Apa itu measurement? Pengukuran. Ni dah bahasa Melayu lah. Ni banyak direct translation ni daripada OUM. Tapi samalah. Suatu proses untuk mendapatkan penjelasan secara numerik melalui angka. Okay. Test ialah alat. Alat untuk menilai. Ataupun prosedur. Ini pun ialah satu prosedur yang sistematik. Untuk memerhati sampel perlakuan. Iaitu behavior lah. Pelajar ni okay. Kita bagi dia tugasan. Macam mana dia buat. Jadi kita ada kriteria-kriteria dia, ada rubrik pemarkahan, jadi kita nak tengok. Jadi ialah satu ujian. Assessment pun sama. Assessment tapi lebih kepada, orang kata bigger picture is the whole systematic method. Okay, dia lebih menyeluruh. Ada juga yang kata pentaksiran tu sama dengan ujian. Boleh. Okay, bila evaluation ni dia lebih kepada bagi subjektif lah, kesian. Oh cantiknya tulisan tangan dia. Okay, so kita bagi markah sebab ada tulisan cantik. Tapi sebenarnya itu ialah kita punya bias ataupun bila kita masukkan penilaian nilai yang agak subjektif. Okay, bila kita cakap program, that's not what we want. We just want to talk about our students. Okay, program ni dari segi kalau kita nak kata program SPM tu boleh lah. Okay, tapi sebenarnya kita nak menilai student lah. Okay, dan pencapaian mereka. Okay, so far that's what we did. Okay, measurement, dan we are interested in mental measurement lah kalau dalam education dengan psikologi. Kita mau tengok berat ke cantik tu boleh lah, tapi kita lebih kepada edu, tapi kita tak ukur pun student siapa cantik dapat A kan, siapa handsome dapat A kan, kita. Okay, person property, item property, sebabnya pengukuran tu bersifat interaksi dua hala. Okay, jadi maksudnya yang pentingnya kalau macam mana pun pelajar kita, at least kita punya instrumen tu bagus, kualiti yang ada, yang tak kualiti kan, skornya yang dihasilkan reliable, boleh dipercayai, valid skornya, dan penggunaannya pun sesuai. Jadi at least kita boleh kontrol yang ni. So dalam kelas ni yang anda akan buat selain daripada mengukur pelajar, anda ialah proses nak menyediakan alat untuk mengukur pelajar. Dan kalau boleh kita tak boleh nak kontrol pelajar. Mungkin datang dari pelbagai masalah, isu ataupun pelbagai background, latar belakang. Okay, tapi kita sebagai guru yang ni kita nak kena jaga instrumen. Okay, kalau kita asyik bagi test saja, benda lain tak suka pelajar buat, itu memang dah bias jugalah sebab tak ada kepelbagaian. Okay, kan lain kan kalau ular macam ni. Remember the Albert Einstein picture? If I ask an elephant, a fish, a bird to climb a tree, then they will think that they are stupid. Monkey je lah seorang-seorangnya yang nampak pandai. Sebab memang monkey boleh climb a tree. So that's why they want to actually make it the assessment should be many types, different types, various, diverse types of assessment. Okay, dan benda yang sama tadi, ini alat untuk membuat pengukuran. Pentaksiran ni ialah the whole process. Samalah evaluation pun sama, tapi lebih kepada nilai dan subjectivity. Okay. 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 That's it for today. Terima kasih. Ada apa-apa soalan? Thank you, Nadia. Ya. Siapa Slide ni doktor masukkan dalam Discord tu doktor? Yang ni saya bagi dalam ni, dalam online ni belum, tapi saya dah bagi
dah bagi dalam WhatsApp. Ingat tak? 2 minggu lepas. Perasan tak? Dalam WhatsApp. Cuma tak ada gambar Lee Jung Ki dengan Syahrukh Khan tu lah. Yang tu tu. Dalam slide tu tak ada gambar Lee Jung Ki dengan Remy Ishak. Jangan cari pula. Sebab baru tambah tadi. Sebelum kelas. Song Okay. Joong Ki doktor. Sorry. I like Lee. Amboi. Song Jurang Joong betul Ki. dorang. Saya minat Lee Jung Ki juga. Kena kan? Yang mata sepak sangat-sangat tu. Okay. So, okay. Ada apa persoalan? Nanti saya retweet. Retweet. Saya reply balik yang slide yang saya share. Kalau tak dapat buka, bagi tahu. Sebabnya online learning saya belum tambah lagi, masih lagi buat pentaksiran, nak pelan-pelan bagi. Kemudian bila dah ready, bagi semua. InsyaAllah. Tapi untuk minggu depan, sekejap lagi saya bagi. Bukan minggu depan, hari Rabu. Okay? Sempat baca dulu. Go through je dulu. Okay. Recording, saya download, saya masuk YouTube. InsyaAllah. So lebih jelas. Tapi nampak tadi ada yang keluar masuk line tak clear ke apa kan? Okay. Terima kasih everybody. Siapa yang tak scan lagi boleh scan. Siapa yang dah scan boleh boleh leave the meeting. So I'll see you, I'll talk to you, and sorry last time. Hai Noha sentiasa ada kat situ. Noha college mana? Tak. Mas, Tak apa, sama-sama. Oh, Mas. Dulu saya pun college Mas. Woohoo. Okay, sekejap ya. Saya nak share QR code. Siapa yang dah tu boleh keluar. Thank you very much. Mana QR code tadi? Siapa yang tak sempat scan, boleh scan. Terima kasih doktor. Thank you, doktor. Thank you, Okay, doktor. Assalamualaikum. Thank you doktor. Terima kasih, doktor. Thank you doktor. Thank you doktor. Thank you, doktor. Thank you guys.